Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah 15 Julai bersama saya Fazila Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Rempuh belakang lori, anggota polis maut. Juga mimbar bukan pentas kempen politik. Seorang anggota polis maut selepas motosikal yang ditungganginya merempuh belakang sebuah lori yang berhenti di lorong kecemasan. Lahas berlaku kira-kira jam 3.40 petang tadi di kilometer 19.6 Lebuh Raya Latar menghala ke Kuala Selangor. Difahamkan lori 1 tan yang membawa muatan mozaik itu dipercayai berhenti di lorong kecemasan berikutan tayar pecah. Mangsa yang menunggang motosikal seorang diri dari laluan sama tiba-tiba hilang kawalan dan merempuh belakang lori terbabit. Akibat rempuhan itu, mangsa terperosok di bawah lori dan maut di lokasi kejadian akibat cedera parah di kaki dan seluruh badan. Mayat dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk bedah siasat. Seorang budak lelaki berusia 10 tahun maut dalam nahas membabitkan lori tangki dengan sebuah bas henti. Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Ahmad Zamri Marinsah berkata kemalangan berpunca daripada lori tangki terbabit yang melanggar lampu isyarat merah. Memetik laporan berita harian, insiden berlaku di simpang 4 lampu isyarat di kilometer 138.3 Jalan Johor Bahru Seremban, Bandar Caah sekitar jam 7.30 pagi tadi. Siasatan awal mendapati pemandu lori tangki dipandu lelaki berusia 62 tahun dari arah Segamat menghala ke Johor Bahru itu gagal mematuhi lampu isyarat merah sehingga merempuh sebuah bas henti-henti yang sedang menghala keluar dari simpang 4 di Bandar Caah. Kejadian telah menyebabkan penumpang bas yang duduk di bahagian tengah sebelah kanan bas, M. Iswaran 10 tahun, maut akibat cedera parah di kepala. Sementara itu, pemandu lori, pemandu bas serta 2 penumpang wanita juga cedera parah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Institusi pengajian pondok bukan tempat lambakan anak-anak yang bermasalah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata pihaknya telah membangunkan garis panduan dalam konteks pengambilan pelajar agar anak-anak yang masuk ke pondok tahfiz benar-benar mahu menimba ilmu sekaligus menjadi pelajar yang berkualiti. Justru Datuk Dr. Muhammad Naim menggalakkan pondok dan mahat tahfiz yang tidak diiktiraf supaya mendaftar bagi memudahkan penyaluran bantuan bagi pembangunan institusi berkenaan. Bila mana pondok-pondok ini berdaftar dan anak-anak tadi itu dihantar ke pondok-pondok yang berdaftar, mudah kita nak awasi anak-anak tadi itu. Tapi kalau dia diletakkan di bawah penyeliaan pondok-pondok yang tak berdaftar tadi dengan dia tidak ada satu metodologi kurikulum yang sebenar untuk mendidik anak. Jadi tempat pondok-pondok yang tidak berdaftar tadi itu dia akan jadi pusat yang kita bimbang, takut mereka ni dibangunkan, yang saya bimbang lah, takut jadi pusat untuk keganasan. Jadi sebab anak-anak ni mudah untuk dipengaruhi tadi tu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas beramah mesra bersama ulama di Pondok Lubuk Tapah Pasir Mas sempena program Jelajah Transformasi Al-Falah Malaysia Madani di Kelantan. Setakat ini sebanyak 1,332 mahat tahfiz sudah berdaftar di seluruh negara, manakala sebanyak 304 pondok telah berdaftar termasuk 50 di Kelantan. Beliau turut menasihatkan ibu bapa agar turut memainkan peranan dalam membentuk kepribadian anak-anak serta tidak mengharapkan institusi berkenaan sahaja. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Naim turut mengadakan sesi dialog transformasi Al-Falah bersama warga Hal Ehwal Islam Negeri Kelantan di Tanah Merah malam semalam. Dalam ucapan perasmiannya, beliau menasihatkan warga agensi Islam supaya sentiasa bersatu hati, membina muafakat dan mengamalkan tata kelola yang baik dalam tugasan harian, sekaligus mengawal diri daripada terpalit dengan salah guna kuasa kerana ia boleh merosakkan imej Islam di mata orang Islam dan juga bukan Islam. Datuk
Datuk Dr. Muhammad Naim turut menekankan tentang misi dan visi Pelan Transformasi Al-Falah bagi menjayakan agenda pembaharuan dan pembangunan ummah sejajar aspirasi Malaysia Madani. Al-Falah mengandungi inisiatif-inisiatif yang terdiri dari 5 trust, 10 fokus gerak kerja dan 5 nilai penghayatan bersama. Seperti yang ada bersama-sama dengan leaflet yang ada bersama dengan tuan-tuan dan puan tu. 5 trust yang saya masukkan itu iaitu pentadbiran Islam Mampan, kesejahteraan insan, kemuliaan syariah, membina kepimpinan berdaya cipta dan akhir sekali kehormatan institusi Islam. Datuk Dr. Muhammad Naim turut menekankan kepentingan mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teras perpaduan ummah di negara ini. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar menasihati semua pihak untuk tidak menyalahgunakan institusi agama termasuk masjid serta surau untuk tujuan politik. Elemen 3R juga tidak wajar digunakan sebagai bahan kempen bagi meraih sokongan menjelang pilihan raya DUN di 6 negeri. Sultan-sultan pemerintah agama Islam di negeri-negeri memang tidak benarkan mimbar ini digunakan untuk tujuan politik, sama ada bagi pihak pemerintah maupun kepada pembakar. Itu asas dia. Dan tu yang saya tekankan tadi tu, maknanya polisi kita berkempen atas dasar polisi yang kita nak perjuangkan untuk kebaikan rakyat. Saya ingat kalau kita boleh tumpukan kepada polisi dan dasar tadi kebaikan, insya-Allah kita boleh kempen dalam keadaan yang baik. Rakyat kita bersatu padu walaupun mungkin berlainan ideologi dan juga kepartian. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Karnival Al-Falah 2023 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Laut Tumpat. Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyampaikan bantuan kepada golongan sasar dengan peruntukan keseluruhan hampir 3 juta ringgit. Ia merangkumi bantuan bayaran rahmah iaitu projek bina dan baik pulih rumah, bakul rahmah madani, sumbangan tunai rahmah kepada murid-murid berkeperluan khas, peralatan hospital dan sebagainya. Karnival yang mensasarkan komuniti setempat itu disertai pelbagai agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Swasta IPTS. Turut serta stesen TV Islam nombor 1 negara, TV Al-Hijrah yang menyediakan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan kepada pengunjung. Peruntukan 3 bilion ringgit diperlukan bagi meningkatkan infrastruktur sawah padi sekaligus meningkatkan pengeluaran padi sehingga 5 musim selama 2 tahun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu diperlukan bagi tujuan naik taraf jalan, tali air dan sawah secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Saya kata apa bagi tahu? Dia jawab, bukan untuk tahun ni, kita mesti mula untuk 2-3 tahun akan datang. Kalau dalam 3-4 tahun ini, 3 tahun lah paling kurang, mesti siap 3,000 juta ringgit, 3 bilion ringgit. Itu masalah saya. Boleh kita duduk saja. Tapi 3 bilion ringgit sikit ke banyak? Banyak. Tapi kalau negeri ini selamat daripada sakau, tak pernah boleh kita kata tak ada. Kalau negeri ini kita urus, jangan rasuah, jangan curi duit, jangan curi balak, jangan curi ni re'ah, kita boleh selamatkan negara. 3 bilion kita boleh selesai. Kerajaan juga katanya sudah berbincang bersama syarikat padi beras Nasional Berhad Bernas bagi membantu usaha ini, terutamanya di kawasan Mada yang mempunyai kawasan tanaman padi seluas 201,000 hektar. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata inisiatif itu perlu dilakukan memandangkan pesawah padi di negara ini masih tergolong dalam kategori miskin dan pendapatan mereka perlu ditingkatkan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sentuhan Madani Peringkat Negeri Kedah bersama peladang, penternak, nelayan, penoreh dan pekebun kecil di Ibu Pejabat Mada di Alustar hari ini. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu.
Tindakan kerajaan yang meluluskan 37 buah syarikat bagi mengimport 285,700 tan metrik bekalan gula putih bukan bermaksud bahawa bekalan gula tempatan berdepan masalah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata usaha itu sebaliknya dibuat bagi mendukung industri gula negara selain memastikan kestabilan bekalan terus terjamin. Perkara biasa yang tidak ada apa-apa yang pelik apabila kita meluluskan bagaimana gula-gula dalam bentuk 50 kg itu dijual kepada pihak industri. Itu tak ada masalah. Yang penting bagi saya adalah pihak CSR dan MSN yang ada di dalam negara kita ini, kita bantu mereka dari segi apapun kesulitan mereka, sebagai contohnya isu pekerja asing ke yang mereka perlukan, kita bantu. Dalam perkembangan lain, pihaknya akan mengambil perhatian terhadap isu kekurangan bekalan gula yang didakwa berlaku di sekitar daerah Limbang, Sarawak. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Majlis Gaya Hidup Sihat, inisiatif Payung Rahmah bersama Zero Healthcare di Paradigm Mall, Johor Bahru. Sementara itu, Datuk Seri Salahuddin memaklumkan lebih sejuta rakyat negara ini menikmati manfaat menerusi pelbagai inisiatif Payung Rahmah sejak dilancarkan April lalu. Terbaru, industri berkaitan penjagaan kesihatan tampil memberikan sumbangan terhadap inisiatif Payung Rahmah, antaranya Zero Healthcare Sdn Bhd. Syarikat tersebut menawarkan pembelian secara ansuran tetap dan potongan harga sehingga 35% terhadap produk mesin dan peralatan kesihatan seperti mesin urut, mesin berlari dan peralatan gym berjenama tempatan. Baik, selepas ini bakar bonet kereta penganggur di Reman. Alhamdulillah bertemu kembali. Polis menahan seorang lelaki dipercayai suspek bagi kes khianat dan bakar beberapa kenderaan di kawasan tempat letak kereta di Bandar Bukit Tinggi, Klang baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, ACP Cha Hung Fong berkata lelaki tempatan berumur 53 tahun itu ditahan berhampiran kawasan kejadian pada 5.30 petang Khamis lepas. ACP Cha dalam satu kenyataan berkata lelaki itu direman selama 7 hari bermula semalam untuk siasatan lanjut. Ujian saringan air kencing mendapati lelaki itu positif dadah jenis morfin dan punca perbuatan juga masih dalam siasatan. Hasil semakan juga mendapati suspek mempunyai 6 rekod lampau membabitkan jenayah serta dadah. Suspek yang tidak mempunyai pekerjaan itu disiasat di bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan atas kesalahan khianat menggunakan api, Seksyen 427 Kanun Keseksaan bagi kesalahan khianat dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Terdahulu Cha berkata pihaknya menerima laporan daripada lelaki tempatan berusia 24 tahun pada 2.45 petang Khamis lepas memaklumkan bahagian hadapan keretanya telah terbakar. Siasatan lanjut mendapati terdapat 5 lagi kenderaan yang lain berada di tempat letak kenderaan itu turut terbakar. Suspek yang sama juga dipercayai memecahkan cermin sebuah kenderaan di kawasan lampu isyarat di Lebuh Batu Nilam serta 8 kenderaan lain yang diletakkan berhampiran kawasan. Setakat ini 15 kenderaan telah dikhianati dengan cara membakar bonet dan memecahkan cermin dengan jumlah kerugian dianggarkan kira-kira RM15,000. Dua lelaki yang cuba melarikan diri daripada pemeriksaan polis dengan memandu secara melawan arus berjaya ditahan. Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Muhammad Zaid berkata pihaknya menerima laporan sekitar jam 7.18 malam membabitkan kenderaan jenis Isuzu yang dilapor memandu secara berbahaya. Terdahulu dalam video yang tular berlaku insiden kejar-mengejar sejauh 300 meter di Lebuh Raya Kajang Silk sehingga kenderaan yang dipandu suspek melanggar beberapa buah kenderaan. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Muhammad Zaid berkata hasil pemeriksaan di kenderaan suspek menemukan beberapa peralatan yang disyaki untuk kegunaan jenayah pecah rumah dan curi kabel. Kedua-dua suspek positif dadah jenis metafetamin selain masing-masing didapati mempunyai 20 dan 4 rekod lampau melibatkan kes jenayah dan narkotik. Mereka ditahan reman sehingga 17 Julai bagi membantu siasatan.
Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyasarkan untuk melantik 1,000 duat Al-Falah menjelang akhir tahun ini. Duat Al-Falah yang terdiri daripada kalangan ahli ilmuwan, golongan profesional dan para asatizah akan membimbing kefahaman masyarakat berpandukan 6 teras madani di samping berpegang teguh dengan asas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan duat yang ada di hadapan saya ini adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai fikiran yang terbuka, okey, yang bersedia untuk belajar dan bersedia untuk berkhidmat dan turun kepada membantu masyarakat dan membuat perubahan-perubahan yang baik, Islam di kalangan masyarakat ini. Itu yang dituntut kepada kita semua. Kita lakukanlah sekadar apa yang kemampuan kita lakukan perubahan. Beliau berkata demikian dalam ucapan ketika merasmikan seminar Duat Al-Falah Pembimbing Malaysia Madani Peringkat Negeri Kelantan di Kota Baru siang tadi. Seminar yang merupakan sebahagian daripada program siri Jelajah Transformasi Al-Falah itu dihadiri lebih 300 duat dari seluruh Kelantan. Terdahulu pada sebelah pagi, Datuk Dr. Muhammad Naim meluangkan masa beramah mesra dan bersarapan pagi dengan Kelab Imam Tua Masjid Bandar dan jajahan Kota Baru selepas selesai menunaikan solat subuh di Masjid Muhammadi Kota Baru. Dalam ucapannya pada majlis berkenaan, Dr. Muhammad Naim berkata, para imam seharusnya menjadi ikon ungguli yang sentiasa menjadi rujukan serta memberikan pesan-pesan yang baik kepada masyarakat. Pembayaran allowance latihan industri minimum RM800 kepada pelajar yang menjalani praktikal di agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan GLC memberi nafas lega kepada golongan berkenaan. Ia membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap perik jerih pelatih industri yang perlu berdepan kos pembelanjaan harian sama seperti pekerja yang lain. Jelas pelajar yang ditemui meskipun mereka menerima pinjaman pendidikan seperti Perpadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN atau beasiswa, namun ia tidak memadai. Sebagai pelajar, saya memang tak cukup duit. Nak harapkan duit PTPTN memang tak cukup. Lagi-lagi saya dah nak start latihan industri. Untuk bayar kos sewa makan, kos transport dan kos sewa rumah lagi memang tak cukup. Student intern juga perlukan wang tambahan untuk kegunaan macam untuk sediakan paperwork untuk presentation, report. Bagi saya, duit PTPTN bukanlah tak cukup tapi tak dapat cover secara menyeluruh sepanjang tempoh internship. Sebabnya yuran pengajian bagi setiap universiti adalah tidak sama. Ada yang mahal, ada yang murah. Saya mencadangkan agar kerajaan dapat memberi allowance tersebut mengikut negeri. Memandangkan kos sara hidup sekarang ni yang sangat tinggi dan berbeza-beza di setiap negeri. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan semua pelajar yang menjalani latihan industri di agensi kerajaan dan syarikat milik kerajaan GLC akan menerima allowance perantisan minimum RM800 sebulan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan turut menyifatkan bahawa pemberian allowance perantisan itu perlu dilaksanakan dengan kadar yang segera. Jualan agro madani akan diperluas ke kem-kem tentera di seluruh negara secara berperingkat sebagai inisiatif untuk mengurangkan beban anggota tentera dalam berdepan cabaran kos sara hidup. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) agar jualan agro madani dapat dilaksanakan setiap bulan. Jadi kita bawa pasar agro tani ini ke dalam kem tentera supaya dia dapat memberikan kemudahan satu dan dengan harga yang amat baik sekali. Jadi ini saya harap supaya hasrat kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup, terutamanya kos barang-barang makanan dapat dijayakan. Dan saya bagi pihak Kementerian Pertahanan, saya akan buat di kem-kem dululah. Datuk Seri Muhammad berkata demikian selepas merasmikan program jualan agro madani 2023 Fama Negeri Sembilan di Kem Sirusa Port Dickson pagi tadi. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Fama Abdul Rahman Mahmud berkata buat permulaan pelaksanaan jualan agro madani yang melibatkan kem tentera akan dilaksanakan di Negeri Sembilan sebelum ia diperluaskan ke kem tentera yang lain. Dan benda yang terbaik kat sini dia terbuka kepada untuk publik juga.
Sebab kita targetkan untuk warga tentera je atas arahan macam di pihak atasan, tapi pada ni kita dapat lokasi yang baik, so kita dapat buka kepada public ayam dan benda tu akan menjalinkan hubungan yang lebih baik antara pihak tentera dengan public. Program jualan agro madani menawarkan nilai penjimatan kepada pengunjung sehingga 30% berbanding harga pasaran setempat. Dia baguslah program macam ni. Dia kena buat selalu lah. Kena buat selalu. Dapat telur, dapat sotong, beli buah pulasan. Harga dia okeylah. Memang berpatutan lah. Okeylah. Kem Sirusa menjadi lokasi pertama pelaksanaan inisiatif berkenaan melibatkan kem tentera dan akan dijadikan tapak kekal bagi jualan agro itu sehari setiap bulan. Jual tengkorak curi di Facebook. Nigeria mengisytiharkan darurat berhubung keselamatan makanan dan inflasi yang melanda negara itu. Negara itu bergelut dengan inflasi terutamanya kos barangan, pengangkutan dan tenaga sejak Januari. Keadaan itu diburukkan lagi dengan kenaikan harga petrol dan penamatan subsidi import minyak. Justru Presidennya Tinubu melancarkan pelan campur tangan komprehensif mengenai keselamatan makanan, kemampuan dan kemampanan melaksanakan tindakan tegas untuk menangani inflasi makanan. Penilaian mengenai kadar inflasi negara oleh Bank Negara Nigeria pada pertengahan tahun lalu menunjukkan bahawa inflasi harga makanan meningkat daripada 24.61% pada April kepada 24.82% pada Mei. Pada Khamis, Presiden itu mengemukakan cadangan kepada Parlimen meminta 500 bilion naira atau 643 juta dolar Amerika bagi pemberian bantuan termasuk pengangkutan bersubsidi, baja untuk petani dan sokongan bulanan kepada rakyat. 7 maut manakala 3 penduduk Korea Selatan hilang dalam tempoh 3 hari hujan lebat melanda. Ribuan penduduk juga dipindahkan selepas berlaku tanah runtuh dan limpahan empangan. Setakat 11 pagi waktu tempatan, lebih 1,500 dipindahkan di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan, jumlah itu boleh meningkat apabila air melepasi empangan di wilayah Chungcheong Utara. Arahan pemindahan kerajaan tempatan meliputi lebih 7,000 orang pada pelbagai masa. Sementara itu, Korea Railroad Corp berkata ia menghentikan semua kereta api dan beberapa kereta api laju, manakala kereta api laju lain mungkin ditangguhkan kerana operasi lebih perlahan kerana tanah runtuh dan landasan dibanjiri. Seorang pengumpul tulang dituduh menjual tengkorak, tulang dan anggota badan manusia di Facebook FB. Menurut Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, James Knott, 40 tahun, menggunakan profil palsu di FB sebagai William Burke menyiarkan iklan di platform berkenaan untuk penghantaran di seluruh Amerika Syarikat kecuali di Tennessee, Georgia dan Louisiana. Menurut FBI, Knott juga tidur dengan tengkorak berada di atas katilnya di rumahnya di Mount Washington, Kentucky. Antara tuduhan adalah Knott didakwa mengiklankan tengkorak manusia untuk dijual dengan satu daripada iklan dikesan bertarikh pada Jun lalu. FBI dimaklumkan mengenai aktiviti lelaki itu semasa mereka menyiasat kumpulan haram peniaga bahagian tubuh manusia yang dikaitkan dengan Sekolah Perubatan Harvard. Bekas pengurus bilik mayat di institusi berprestij itu, Cedric Lodge, dipecat kerana didakwa mencuri kepala, otak, kulit dan tulang daripada mayat yang didermakan kepada sekolah itu. Satu tengkorak manusia diiklankan Knott didapati mempunyai kesan potongan bedah siasat dan kehilangan sekeping bahagian atasnya. Selain itu, Knott turut didakwa memiliki senjata api selepas polis menemui pelbagai senjata serta bahan membuat bom. Jumlah penumpang kereta api berkelajuan tinggi Haramain ketika musim haji 2023 lebih 750,000 dengan peningkatan 96% berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut syarikat kereta api Saudi SAR, jumlah perjalanan yang dikendalikan pada musim haji tahun ini mencecah 3,627, peningkatan 79% berbanding tahun sebelumnya.
Jumlah perjalanan pada hari ke-7 Zulhijjah mencapai 131 perjalanan. Jumlah tertinggi bagi tempoh satu hari dalam sejarah kereta api Haramain. 61 daripadanya berlepas dari stesen Makkah dengan kadar 6 perjalanan berlepas dari stesen bagi setiap jam. Jumlah perjalanan melebihi 3,400 perjalanan ketika musim haji 2023 dengan 227 perjalanan tambahan. Kereta api Haramain mengangkut jemaah dan pengembara lain antara Makkah dan Madinah dengan perhentian di stesen utama di Jeddah dan lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di samping Bandar Ekonomi Raja Abdullah di Rabigh. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Baca dan fahami buku adab berbeza pendapat dalam Islam. Saya Fazidah Mustafa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.